Antara kandungan laporan mingguan Liga IPT minggu ini, KK Perak ketepikan masalah padang hadapi saingan Division 2. Musim hangatkan Liga IPT. Komitmen KPT dalam Liga. Aksi perlawanan Division 1 dan 2. Profil pemain Universiti Malaya. Semuanya dalam laporan Liga IPT minggu ini. Allah bisa tegal biasa dan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kata-kata itu yang dipegang pengurus Kolej Komuniti Perak, Nur Faizul Nuruddin. Pasukan Kolej Komuniti KK Perak yang berpusat di Sungai Siput Perak tidak seperti pasukan-pasukan IPT yang lain yang lengkap dengan pelbagai kemudahan untuk menyediakan pasukan menghadapi Liga IPT musim 2013. Bagaimanapun, KK Perak tabah menghadapi demi membuktikan pasukan dari Perak itu boleh mencipta kejutan dalam Division 2. Persiapan kami agak singkat. Kami hanya dapat tempoh masa selama 3 minggu saja untuk menyediakan pasukan yang mantap. Kami di Kolej Komuniti, pendaftaran pelajar dia mempunyai waktu-waktu dia. Tidak berikut seperti universiti-universiti yang dia akan masuk daripada bulan Januari ataupun dan Julai. KK Perak juga terpaksa bergelut dengan masalah padang untuk menjalani latihan harian. Terpaksa menggunakan padang di Jabatan Veterinar atau pasukan Polis Simpanan Persekutuan Sungai Senam Ipoh. Kami cuma boleh buat apa yang terdaya lah. Kalau contoh padang tu tak boleh nak buat, kita akan buat jurulatih akan tukar dia punya cara latihan dia. Dalam padang ni kalau masalah dia bila time musim hujan sajalah. Tapi kalau dalam keadaan tak hujan tu, saya rasa padang ni okey lah untuk buat training. Bagi pemain, semua itu bukan halangan untuk membuktikan kemampuan mereka dengan berbekalkan semangat yang tinggi. KK Perak tewas 1-2 pada perlawanan pertama di Stadium Darul Makmur Pahang, tumpas 0-3 kepada UTHM. Bagaimanapun bangkit selepas itu, membenam UTM 4-3 dan semalam mengalahkan UNISA 2-1. Sementara itu, biarpun tidak bersaing dalam Liga IPT musim ini, Universiti Sains Islam Malaysia USIM ada cara sendiri memeriahkan demam bola sepak di kalangan mahasiswa menerusi karnival sukan antara fakulti. Antara yang mencuri tumpuan, pertemuan Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah menentang Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Usaha yang amat baik kerana ia dapat menonjolkan bakat yang sedia ada oleh setiap pelajar yang mana mereka ini minat dalam bidang sukan. Sebenarnya bukan saja dari segi sukan itu saja, malah dari segi orang kata apa, jalinan ukhuwah antara pelajar-pelajar daripada pelbagai fakulti juga dapat dijalinkan dalam pertandingan yang diadakan Saban tahun ini. Usaha ini bagi saya memang satu usaha yang memberikan impak yang sungguh besar kepada semua student IPT A dan IPTS. Aktiviti seperti ini sememangnya satu platform dalam membantu usaha pihak Kementerian Pengajian Tinggi mencapai matlamat 30% atlet intelek dalam sukan. Liga Bola Sepak Fakulti pada tahun ini kita mensasarkan untuk membentuk pasukan bola sepak musim yang disegani untuk bersaing dalam kelayakan bola sepak Liga IPT 2013. Pencapaian terbaik sekadar memenangi tempat ketiga dalam pusingan kelayakan Liga IPT musim 2012, hasil dari bakat yang dicungkil menerusi karnival ini. Penganjuran Liga Bola Sepak IPT musim 2013 terus mengukuhkan visi Kementerian Pengajian Tinggi KPT menjadikan institusi pengajian tinggi di Malaysia sebagai pusat pembangunan dan pembudayaan sukan bertaraf antarabangsa. Banyak talent-talent yang di luar sana sebelum ini tidak dipedulikan. Tetapi dengan adanya liga ini, so masing-masing ingin menang. Selain itu, bahagian sukan KPT mempunyai misi untuk melahirkan atlet intelek atau the thinking athlete yang memiliki kecergasan fizikal dan mental yang seimbang. Sekaligus memenuhi aspirasi pembangunan sukan IPT mensasarkan sekurang-kurangnya 30% atlet kebangsaan adalah atlet IPT. Setiap tahun perlu ada penambahbaikan. So, tidak boleh statik dengan cara-cara lama. So, kerana kita nak melahirkan bukan saja atlet yang berwibawa,
tapi juga kita nak meningkatkan segi pengurusan dan penganjuran bersatu kejuaraan itu. Dan usaha bahagian sukan KPT memperkenalkan inisiatif antaranya beasiswa sukan dan skim kecemerlangan dilihat pelan positif ke arah kesinambungan IPT selaku gedung melahirkan atlet berilmu dan berwibawa. Aksi Division 1 menemukan UiTM berjersey merah putih yang beraksi di Stadium UiTM Shah Alam berdepan Multimedia University MMU. Kelebihan di gelanggang sendiri pantas dimanfaatkan UiTM menerusi kuisan mudah Muhammad Syamim pada minit ke-24. Selang 3 minit kemudian, pintu gol MMU bolos lagi. Kali ini hasil tandukan Adam Osman susulan sepakan penjuru Muhammad Nazrin. 5 minit sebelum rehat, tuan rumah mengukuhkan kedudukan menerusi sepakan lambung Muhammad Afifi Salim yang memperdayakan penjaga gol MMU Muhammad Afiq Azam. Masuk babak kedua, MMU terus buntu memecah benteng kebal tuan rumah apabila asakan mereka mudah dipatahkan. Sebaliknya pada minit ke-73, Muhammad Syamim menjaringkan gol kedua peribadinya untuk kemenangan 4-0 UiTM. Alhamdulillah masa kita punya attacking as a unit. Jadi bila dapat peluang, kita menyudahkan peluang-peluang yang kita dapat malam hari ini. So saya bersyukurlah pemain saya bermain mati-matian. Secara keseluruhan defense kita tidak berfungsi dengan baik. Kita punya attacking pun tidak begitu baik. First half lagi teruk, second half apabila kita buat sedikit pertukaran positioning tu, alhamdulillah kita dapat bermain, tetapi kita kena perbaiki lagi lah secara keseluruhan. Sementara itu, pada perlawanan Division 2, tuan rumah Unisel berjersey oranye bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat keputusan seri menentang UiTM Pahang. Gol penyamaan Unisel hasil percubaan Awis Karni Muhammad 2 minit sebelum whistle rehat memadam jaringan Megat Ahmad Zakwan pada minit ke-21. Aksi babak kedua lebih rancak dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Penyokong tuan rumah di Padang Bola Sepak Universiti Selangor, Bestari Jaya tersentak dengan layangan kad merah kepada Bin Ardi pada minit ke-77 selepas mengutip kad kuning kedua. Begitupun UiTM Pahang gagal memanfaatkan kesempatan itu. Peluang terbaik pelawat hadir 10 minit sebelum permainan tamat apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun Megat Ahmad Zakwan hampa melihat sepakannya diselamatkan penjaga gol Unisel Saiful Faidi. Dan kedudukan 1-1 kekal sehingga permainan berakhir. Saya rasa satu permainan yang baguslah. Cuma biasalah kecederaan yang berlaku ni akibat cuaca yang tak menentu kan, panas sejuk dia. Jadi macam itulah sekarang ni. Saya nampak bagi pasukan kami ialah cuma dia apabila lawan tinggal 10 pemain, dia tak dapat gunakan kesempatan yang ada tu untuk mendapatkan jaringan seterusnya lah. Hai, saya Muhammad Syukur bin Zakaria, Pertahanan Tengah Universiti Malaya. Kapten pasukan Universiti Malaya UM, Muhammad Syukur Zakaria mengisi segmen profil kita minggu ini. Anak muda berusia 24 tahun kelahiran Pulau Langkawi ini sememangnya meminati bola sepak sejak di bangku sekolah lagi. Yang membeli kasut untuk saya bermain bola iaitu cikgu saya sendiri, iaitu coach bola sepak. Dia menggalakkan saya bermain, dia bagi saya peluang. Bakat Muhammad Syukur terus berkembang apabila mewakili UM dalam Liga Bola Sepak IPT. Pelajar tahun akhir jurusan Sains Sukan ini kini menjalani latihan industri di Akademi Impact Hospital Al-Zahra, Bangi. Saya bermula bermain dengan Universiti Malaya pada semester ketiga. Pada ketika itu, saya tidak dapat untuk beraksi untuk pemain pasukan utama kerana banyak cabaran. Tanggungjawab sebagai kapten pasukan di Padang nyata membentuk dirinya yang komited di tempat kerja. Cuma saya rasakan bahawa dia perlu menjadi seorang yang lebih mahu ataupun selalu dahagakan kepada ilmu, belajar daripada orang-orang yang lebih pengalaman. Saya rasa dia akan jadi seorang yang berjaya. Mesra dengan panggilan court,
Muhammad Syukur, anak ketiga dari 4 beradik ini, disenangi di kalangan rakan sekerja dengan sikap dedikasi dan daya pemikiran kreatif. Seorang yang sangat minat pada bola dan setiap apa yang dia buat, dia akan buat dengan bersungguh-sungguh lah. Dan dia juga seorang yang suka bergurau dengan semua staf di sini. Antara pemain paling senior dalam pasukan, Muhammad Syukur tidak sesekali lokek memberi tunjuk ajar dan berkongsi ilmu bersama rakan-rakan. Dari segi peribadi, saya amat kagum lah. Dia ni berdisiplin, suka tolong-menolong member-member yang susah dan tunjuk ajar kepada pemain-pemain baru. Bagi jurulatih UM, Asnan Muhammad Zuki, dengan kesungguhan yang ditunjukkan Muhammad Syukur, beliau percaya Syukur mempunyai peluang yang cerah dalam sukan bola sepak. Potensi Syukur ni, saya tengok daripada awal bila saya ambil alih tim ni, saya nampak dia seorang yang dedikasi, agresif dan selalu alert dalam tindak tanduk dia. Selain memilih bola sepak sebagai sukan nombor 1, Muhammad Syukur juga menggemari aktiviti berkayak dan berbasikal. Ketika saya bermain bola sepak dengan pasukan Universiti Malaya, perkembangan yang memberangsangkan dan amat baik dalam pasukan Universiti Malaya itu sendiri. Dengan adanya coach yang mempunyai mission yang tepat dan selari dengan Universiti Malaya itu sendiri. Semoga bakat besar Muhammad Syukur mampu menjulang Liga IPT selaku gedung melahirkan barisan pelapis berilmu skuad kebangsaan. Berikut keputusan perlawanan semalam, kedudukan dan jadual perlawanan akan datang.